apa peranan setiap orang yang ada dalam kerajaan. Contoh, Peguam negara siapa lantik? Orang kata kerajaan lah lantik. Salah. Yang lantik yang Tuan Agong. Perdana Menteri nasihat. Atas nasihat Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri punya nasihat, Agong boleh untuk buat keputusan sendiri. Tahu? Sebab contohlah kata, kalau pembubaran Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiq Kwan. Saya Mis Ahmad. Okey, 2 minggu 2 minggu kita stop rekod sebab ada urusan kerja. Kau pergi mana 2 minggu ni hilang? Minggu pertama sebelum CNY tu saya busy association kerja, ada urusan kerja. So saya memang tak dapat nak bagi komitmen lah. So before that, minggu sebelum tu Afiq pula busy kerja. So masing-masing busy. So kita decide untuk stop sekejap. Right after CNY kita start balik. Ya, betul. Tapi semua busy kerja. Tapi ini ingat, ni bukan soal kita buat ni bukan dibayar. Kita tak pernah dibayar. Amir, Afiq dan kita punya teknikal Mawar tak dibayar. Kita buat untuk isi masa lapang kita je. Betul. Untuk mencerdikkan rakyat. Yeah. Ayat baru. Ayat jargon lah. Kau ikut abang Mak Jagong ke sekarang? Kau dah sebut daripada tu. Kau ada pergi Macang ke minggu lepas? Tak. Tak ada. Aku pergi Penang. Oh. Okay. Tapi minggu ni menarik. Minggu ni banyak topik Tapi kita nak sentuh 2 benda penting. Sebelum kita jump pada topik utama kita, 2 benda penting adalah tentang beras madani dengan election Indonesia. So pasal beras madani ni, baru-baru ni aku share sikit kronologi dia. Baru-baru ni Kerajaan Madani ada keluarkan satu beras madani yang beri nama bahawa beras tu tidak dah diklusterkan sebagai beras import dan beras tempatan. Dulu kan kita tahu bahawa ada beras import, ada beras tempatan, dan beras tempatan lagi murah, beras import mahal gila. Sekarang ni dia sekalikan satu beras. Ini kau tahu tak siapa umumkan, siapa jatuh rasa dia? Diumumkan oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang. Okey, lepas lompat dapat jawatan normal. Okey, tak apa dia nak umumkan apa. Tapi aku terdetik beras tempatan sebenarnya RM28. Beras biasa harga je tu 20 lebih. Sekarang dah jadi RM30. Kita kira bahawa beras madani ni beras tempatan jugalah. Sebab dia tak bagi detail dalam statement dia. Dia hanya launchkan benda tu. Tapi lepas ni beras tempatan masih ada lagi dekat market kan? Tak ada. Dia jadi satu beras madani ni. Start pada satu... Kalau yang swasta punya beras tu takkan dah nak stop production? Itu aku tak pasti. Itu kuantiti. Aku rasa ni beras yang... Aku rasa tak. Kau rasa macam mana? Aku rasa macam ni. Logically, swasta memang ada keluarkan beras sendirilah. Bernas pun ada beras dia, apa semua kan. Even kau pergi NSK pun ada beras NSK, beras import. So beras import, beras tempatan masih ada. So kerajaan datang tengah-tengah, masuk jenama baru. Masuk jenama baru, beras madani dengan harga RM35. Kan? RM30. RM30, sorry, RM30. So dia tak dikira sebagai beras tempatan ke beras import ke, tidak. Cuma kedatangan beras madani ni, apa yang aku nampak yang paling penting sekali ialah ada persaingan. Dia pencabar kepada beras import. Tahu? So kau ada beras yang nak kata tempatan tidak, sebab secara logiknya supply beras tu tak semestinya kau dah ambil daripada beras tempatan. So mungkin dia akan ambil beras import. Tapi beras import, contohlah kata basmati tapi dengan harga RM30. Compare dengan jenama swasta yang ada RM45, RM48 contoh kan. So orang akan lari kepada RM30. So nak tak nak, ini sebagai satu orang kata benda yang mendesak kepada syarikat swasta untuk diturunkan harga. Sebab apa? Senang cakap ada orang kacau market dia. Ya. So that's why kerajaan perkenalkan beras putih madani ni. Okay. Aku get the point. Walaupun dia tak nyatakan dia, aku setuju lah kau point kau. Dia sebagai pengacau market je kat sini. Tapi kita bincang pasal beras. Beras ni dah lama tau. Dulu beras, kita main dengan isu beras, kita bagi subsidi. Okay. Dengan satu sistem baru adalah kita untuk kacau market ni. Adakah subsidi kita akan dikurangkan atau subsidi yang kerajaan putuskan untuk beras digunakan untuk beras madani? What you think? Ini tak dibincangkan. Kerajaan tak umum apa. Ini kita fikir if senario berlaku. Okay. Apa yang aku nampak, subsidi itu tetap akan kerajaan kekalkan sebab yang jual beras tempatan yang swasta ni still dia orang makan subsidi juga. Ya. Kan?
So takkan kerajaan nak kurangkan subsidi. Kalau kerajaan kurangkan subsidi, diorang terpaksa naikkan harga beras tempatan. So subsidi mungkin akan kekal. Cuma kewujudan beras putih madani ni adalah untuk kacau market beras import yang harga dia terlalu mahal. Kita faham ada external factor juga yang menyebabkan harga beras tu mahal. Tetapi at the same time diorang pun ada untung juga. So bila mana ada beras putih madani ni yang boleh kacau harga beras import, so nak tak nak kita akan tengok harga beras import tu akan turun. Sebab kita kena faham juga stok market dalam negara ni, kalau kau tengok pergi pasar raya, banyak beras tempatan ke banyak beras import? Beras import. So bila mana beras import yang banyak tapi beras import tu mahal, ada beras putih madani yang RM30, aku rasa dia sebagai satu mekanisme yang kerajaan buat indirectly untuk desak pengusaha-pengusaha beras import ni untuk turunkan harga. Sebab kalau nak letak harga shilling tak boleh. So that's the way macam mana kerajaan nak fight lah. Oh, ini satu good initiative lah, walaupun dihentang hebat oleh someone lah. Aku tak nak sebut nama dia, tapi dihentang hebat oleh individu tersebut. Dia bekas PKR. Dia bekas ketua AMK wilayah persekutuan. Okey lah, dia lah. Dia hentak hebat tapi dia tak faham konsep apa kerajaan buat. Betul. So, isu beras ni sangat penting sebab kerajaan dah nampak ada langkah kehadapan dari isu beras ni. Kerajaan lama kalau isu beras berlaku, dia mesti guna metod lama, naikkan subsidi, belanja lagi. Kerajaan sekarang? Tak, bukan. Kalau beras mahal jangan beli beras. Apa, makan Maggi? Makan Maggi lah. Okay, aku setuju. Tapi dan sekarang kerajaan mana ni agak ada step langkah ke depan. Satu langkah ke depan banding kerajaan lama. Good way bagi aku, walaupun orang kata ni mahal lah, ini tak bagus. Tapi bagi aku, ini adalah satu mekanisme yang bagus untuk control the market. Betul. Okay. Tapi kita stop sini isu beras. Terus satu isu yang sangat menarik juga dimainkan dalam minggu ni. TikTok banyak. Aku tak tahu TikTok kau keluar ke tidak. TikTok aku banyak keluar. Banyak. Aku tak tahu. Tapi kita nak bincang tentang election Indonesia yang mempunyai 3. Diorang tak panggil presiden tau. Oleh panggil capres. Calon presiden. Capres tu lah calon presiden. Diorang panggil capres. Pemilihan capres. Okay. So, kat sini ada 3 nama tim besar lah. 3 calon je. 3 calon ada 3, kita panggil 3 calon lah. Kita ada satu daripada calon nombor 1, Anies Baswedan. Yes, sangat muda, berfikiran perubahan dan nampak boleh bawa revolusi lah kat Indonesia. Calon nombor 2 kita adalah calon Prabowo nama dia. Prabowo. Aku susah nak sebut nama Prabowo Subianto. Dia menarik sebab dia bertanding kalah dan dia bertanding. Di kali ketiga lah. Kali ketiga dia bertanding. Kalah hat-trick. So dia kalah, dia bertanding lawan Jokowi 2 kali dia kalah. Betul. Dan never give up dia ni. Satu lagi individu yang aku dikenali sebagai individu yang image dia tak okey sebenarnya. Ganjar Pranowo. Okay. Kita tak nak discuss about biodata calon. Aku rasa ada yang take note. Aku rasa ramai rakyat Malaysia yang minat politik, mereka take note election Indonesia ni. Cuma kita menilai apa perkembangan dekat sana, kita nak tengok siapa yang akan menang. Itu dia fokus kita. Sebab kita bukan kita yang memilih. Bukan kita memilih, tak ada berkaitan dengan kita pun. Tapi benda paling penting dalam pemilihan Indonesia ni, aku nak jawab soalan sikit soalan aku tinggalkan adalah, apa kebaikan Indonesia ni untuk ASEAN? Nak lagi untuk Malaysia? Satu, market base yang besar dari segi ekonomi. Penduduk terlalu ramai. Market base yang besar. Contohlah aku katakanlah kita jual produk sana. Kita jual produk kita kat sana. Katakanlah kita jual Proton kat sana, Produa kat sana, kan. Kalau kita punya produk dapat sambutan, market terlalu besar. Berapa ratus juta orang kat situ. So satu market, kedua pasaran tenaga buruh yang sangat besar. Ketiga, kekuatan dari segi kewangan. Sebab banking Indonesia, rupiah tak kuat, tetapi banking dia okey, tak terlalu teruk. And Indonesia dalam tempoh 10 tahun akan datang, ramai yang menjangkakan Indonesia akan jadi salah satu kuasa ekonomi Asia dan juga kuasa ekonomi dunia. Dia bukan kuat disebabkan oleh dia punya kebijakan dari segi polisi ekonomi je, demografi dia, rakyat dia terlalu banyak. So market dia tu terlalu besar. Cuma selama ni orang tak discover market ni, tak nampak market ni. So bagi aku tu kepentingan Indonesia, terutamanya dari segi ekonomi lah, dan juga dari segi keselamatan serantau. Indonesia pun sepadan dengan banyak negara, dengan kita,
dengan Filipina ada, Ya, betul. dengan Timor Leste ada. So banyak negara, Singapura ada. So keselamatan serantau tu kalau apa-apa terjadi efek pada Indonesia akan efek juga pada ASEAN. Ya, aku setuju. Tapi antara kepentingan kita tengok 3 presiden ni, mana bagi kepentingan kat Malaysia. Tapi kalau kau tengok statement atau speech Prabowo, speech dia menyatakan bahawa dalam speech dia nak, apa dia cakap, dia nak Indonesia guna barang dia sendiri. Kalau pakai kereta Indonesia. Kalau pakai baju Indonesia. Takkan image seorang ni akan merosakkan terhadap import-export negara-negara luar. Walaupun ada campur tangan banyak, Singapura ada campur, tak salah aku Singapura pun ada campur tangan dalam pemilihan ni. Malaysia tak ada isu. US, China pun ada campur tangan dalam election ni. Pada pandangan aku, statement Prabowo tu indirectly ada efek. Maksudnya pelabur akan tengok Prabowo ni seorang yang bersifat nasionalis. So kalau contoh katakan aku nak jual kereta kat Indonesia, aku nak jual Proton kat Indonesia, agak-agak laku lah kalau ada presiden yang mindset macam tu. Susah Susah kau nak masuk. So itu akan merugikan juga dari segi ekonomi Indonesia. Tapi aku setuju dengan kau, akan merugi, memang step forward akan merugikan. Tapi yang leading sekarang Prabowo. Yang itu tak berapa tepat. Kenapa? Sebab macam ni, yang kau nampak tu quick count kan? Quick count. Pengiraan cepat kan? Okay. Dekat Indonesia sekarang ni, peratusan ni semalam yang aku tengok live peratusan dia macam kita SPR, diorang ada KPU KPU ke apa dia? Aku lupa nama dia atau kuasa. Tapi dia bukan macam SPR lah. Statistik daripada SPR, seluruh Indonesia yang besar-besar alam tu, sekarang ni baru 5.87% je yang dikira. 5.7 5.87% yang baru dikira secara sah. Okay. So quick count yang diorang tayangkan tu adalah quick count daripada 57% survey. tu. Daripada survey. Survey bukan daripada 57% tu? Bukan. Daripada survey. So kalau ikutkan daripada aku tengok semalam, kedudukan Prabowo dengan Gibran memang 54 point something. Tapi kalau sekiranya Prabowo punya undi turun pada 40 lebih, Indonesia akan ada second round pemilihan presiden. Ya. Tahu? So quick count tu dia macam lebih senang cakap. Kalau kita PRU itu keputusan tak rasmi lah. Okay. Kan waktu lepas keputusan tak rasmi, bila dah ada keputusan rasmi pun ada orang kata dah cukup jumlah semua kan. Itu contoh lah Okay, selingan sikit. Okay, so basically quick count tu bukannya penentu akhir kepada keputusan Pilpres di Indonesia. Penentuan dia adalah daripada keputusan daripada KPU. Maksudnya macam kita SPR lah. Okay, di mana Indonesia dia menggunakan statistik daripada seluruh rakyat dia yang mengundi. Basically bukan sehari dua, sebab Indonesia terlalu besar. Mungkin bulan 3 baru keluar keputusan. Kalau macam tu kalau kita bahas dari segi transparansi, maksudnya sistem tu okey tak okey, tak terlalu lama sangat Memang lama. Indonesia punya pemilihan memang lama gila. Apa-apa boleh berlaku waktu buat undi, waktu kira undi. Sebab tu sekarang ni banyak dah isu-isu kecurangan pilihan raya ni berlaku. So that's mean the system is not very good. Tetapi nak buat macam mana, Indonesia tu terlalu besar. Kita ni pun yang kecil ni pun satu hari juga je kita makan satu hari. Kita tak satu hari lah kita separuh hari. Kita separuh hari untuk mengira, separuh hari untuk mengundi. Indonesia mengundi dah dekat separuh hari. Nak mengira tu bukan senang. Kalau ada bantahan, sebab diorang ada dia punya pusat pengundian, ada dia punya pacar apa semua, ada nama-nama dia lah. Ada juga petugas-petugas parti yang jaga apa semua. So akan ada bantahan apa semua dekat setiap kawasan-kawasan pemilihan, kawasan-kawasan pengiraan undi. So sebelum nak sampai ke pusat pengiraan undi, akan ada bantahan dekat tempat-tempat. Contohlah kata pusat pengiraan undi dekat Jakarta. Kan? Nak sampai berita daripada Aceh kau ingat sekejap. Itu kena flight tu. Tu mana boleh naik kereta tu. So dia akan ambil masa yang lama. So Indonesia memang lama kita tapi kita setuju pasal election Indonesia. Tapi dia tak rasmi yang kau cakap tadi. Kalau kat Malaysia tak rasmi, dia macam rasmi lah. Kan? Kalau tak rasmi tu, kat Malaysia pun macam rasmi. Sebab dia pun lari pun 100-200 je. Tak jauh. Tapi Indonesia ni mungkin berlaku sebab dia tempoh kira panjang. Betul. So soalan aku apa penambahbaikan kau rasa tak sistem Malaysia perlu ada penambahbaikan? Sebab tempoh seminggu 2 minggu everything boleh berlaku. Kau tahu benda tu.
Bagi aku, ya apa yang aku Macam mana nampak, dia jaga pintu undi semua? ya, itu susah weh. Indonesia terlalu besar. Terlalu besar untuk kau nak make sure semuanya clean. Terlalu besar. So akan ada yang tak clean lah. Sebab Malaysia ni pun ada tu dekat apa tu. setakat kita kecil-kecil anak ni pun ada yang tak apa nak clean. Kita ada tu kat Panglima PJ kat apa tu. Apa, blackout? Blackout ada. Ada satu lagi tu. Aku lupa yang Azmi Ali punya calon bertanding. Oh, ni Blackout. blackout satu. Hulu Sangoi. Aku Bukan, lupa bukan. pasal mana. Aku lupa. Gombak ke apa? Bukan, aku lupa tak ingat. Aku lupa tak ingat. Tapi ada lah. Malaysia pun ada blackout tu. Takkan Indonesia tak ada kan? Impossible lah tak ada kan? Tapi soalan aku paling sedap dengan election Indonesia ni, macam mana statistik tu undi cepat dia kira mai? Ini benda yang agak pelik bagi aku sebab Aku first time dengar. sebab quick count di Indonesia ni dia dikira berdasarkan survey tau. Survey yang dibuat oleh individu mana-mana macam Ilham Center. Macam itulah lebih kurang. Diorang ada lembaga survey yang bersifat nasional tau. Okay. And ada lembaga survey swasta. So contohlah ada 10 lembaga survey kat Indonesia kan, ataupun syarikat survey. So dia akan compare lah. Tapi comparison tu semua aku tengok Prabowo. Tapi in reality baru 5% pengiraan yang sah. Yang lain semua boleh habis kira 5% ke 50%? 5%. 5%. Kau bayangkan daripada hari 14 bulan undi, malam tadi baru 5%. Oh, everything kan berlaku lah ni. Dia bukan macam kita tak Azmi ni memang kita dah kira. Memang pacar ke. Tunggu nak sahkan SPM je. Betul. Okay, menarik Indonesia punya election ni. Tapi pandangan kau antara tiga calon presiden ni, calon capres dia, mana pilihan kau? Walaupun kau tak selibat, kau aja tengok luar. Kalau aku, Anies Baswedan. Why? Sebab Anies Baswedan dia orang yang ada otak. Aku belum tahu. Kalau kau tengok program dia yang Desak Anies tu, orang tanya dia boleh jawab apa semua. Prabowo dia lebih kepada jargon. Dia banyak jargon. Dia jagon ke dia penat? Aku kalau aku jadi partner dia, aku penat nak carry dia. Penat nak carry satu. Satu dia jargon lah. Tapi Prabowo waktu debat presiden, dia debat presiden tau. Prabowo dia agak straightforward je punya jawab. Anies punya jawapan pun bijak. Tapi Ganjar paling flop terus. Totally out. Ada satu benda isu waktu Pilihan Raya Indonesia aku tak nak sebut. Pasal tengok video tu Ganjar boleh mengaku Aku tak boleh brain tu. Itu aku betul kejut. Dia ada image yang jujur. Tapi kau situ pasal debat Kalau kita lama sikit topik ni, sebab Indonesia ni sangat menarik. Kau nampak kat Indonesia ada 5 debat presiden, tapi kat Malaysia kosong. Betul. Itu kosong. benda yang kita boleh ambil pengajaran lah. Kita boleh ambil untuk bawa ke Malaysia. Dah sampai masa untuk kita budayakan. Tapi one day kita boleh tengok debat calon Perdana Menteri. Ya, should be lah kan. Because siap calon, siap parti komponen yang besar, BM, PH, Perikatan Nasional, ada poster boy dia. Tapi kenapa tak pernah ada orang yang open untuk debat? Walaupun Datuk Seri ada open waktu election. Pemilihan timbalan Presiden keadilan pun ada debat apa? Ya. Pemilihan Presiden AMK pun ada debat. Presiden Amanah pun ada debat. Tapi Malaysia punya election tak ada. Tak ada. Adakah patut diletakkan bawah SPM? Tapi siapa nak urus debat? Bawah SPR je. Betul. Macam mana Indonesia uruskan. Tapi debat dia macam agak lawak sikit lah. Dia bukannya straightforward kau boleh macam nganjing-nganjing orang. Dia lebih kepada akan ada panel tanya soalan, kau jawab. Lepas tu second round aku tanya kau tanya aku. Third round penggulungan. Biasanya macam itulah. Tapi okay. Tersusun lah. Kuat okey bagi aku. Kuat okey. Dia macam memenuhi semua kehendak audien. Audien punya kehendak ada, calon punya kehendak ada. Betul. Semua settle. Tapi dia ada 5 kali. 3 presiden, 2 timbalan presiden. Aku nak setuju ni. Wakil presiden lah. Kita panggil timbalan lah. Wakil presiden orang panggil. Indonesia panggil wakil presiden. Kita panggil timbalan presiden. Tapi kita setuju pasal debat. Dan kempen ni lama. Kempen ni selaku sebulan lebih. Tak, daripada bulan... Itu pengumuman calon. Pengumuman calon bulan 12. Dah start kempen lah. So kempen dia memang lama lah. Lama gila lah kempen dia. 3 bulan lebih. Memang lama gila kempen dia. Sebab dia ada presiden debate lagi. Itu yang menarik. Malaysia 2 minggu je. So untuk Malaysia kau rasa debat calon presiden ni, walaupun orang Malaysia kata, ramai majoriti menyatakan tak adalah majoriti. Aku nampak benda ni dilakukan oleh orang tua lah, bukan anak muda lah. Orang tua kata debat bukan budaya kita. Nak waktu debat Bosku dengan Anwar, tu orang komplain.
Oh, debat bukan budaya kita. Tapi aku rasa anak muda nak tengok benda ni. Betul. Sebab ni waktunya kita untuk menilai sebaik mungkin mana calon. Tapi Mat, if kau perform debat, adakah kau bagus buat kerja? Itu soalan aku. Rakyat boleh tengok daripada prestasi kerja dia sebelum ni lah. Okay. So bagi aku, yes betul, kalau kau menang debat sekalipun tak semestinya kau buat kerja. So tapi at the same time rakyat boleh tahu, kalau aku pilih kau, apa aku dapat? Apa yang kau sebenarnya nak buat untuk Malaysia 5 tahun? Daripada kita bentang manifesto setakat kertas, lepas tu sembang kat social media, tapi at the end kita tak fahamkan rakyat, kalau korang pilih aku, apa korang dapat? So susah. Tu yang sebenarnya rakyat nak tahu. So kita gulung. Aku rasa kena gulung. So aku harapkan untuk election Malaysia nanti in future, at least lah tolong ada debat. Sebab kat UKM pun ada. Ya. Kat Universiti Melaya pun ada. Ada. Mama dah ada calon presiden MPP waktu tu. Dekat UM ada, kat UKM ada, UIA ada. Universiti lain tak tahu. Tapi IPTA kita boleh buat. Kenapa Malaysia tak boleh buat? Bagi aku yakin di zaman kita, batch kita menjadi calon Perdana Menteri, mungkin zaman tu dah ada debat. Zaman orang tua sekarang ni mindset orang lain. Tak sama dengan mindset kita. No, suka ceramah mega. Dia suruh ceramah fizikal lah. Okay man, thank you. Alright. So kita rehat sekejap dan kita kembali sebentar nanti. Alright. Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi kita. Sesi kali special 2 topik kita jauh terus. Kali ni laju, short and sweet, ringkas ya. Tapi dia tak ringkas sangat sebab ada Amir akan explain detail gila tentang isu yang last kali. So dengar dulu. So first kita kasih tahu isu agak famous, ditimbulkan dan pergaduhan ni banyak berlaku dalam kerajaan sama kerajaan lah. Dan aku terkejut Perkhidmatan Nasional tak sambut isu ni. Banyak bergaduh sama-sama sendiri ni. So isu ni isu tentang kampung baru Cina diiktiraf oleh UNESCO. Nak diiktiraf, Nak dicadangkan untuk diiktiraf. nak lah, maksudnya dicadangkan untuk diiktiraf bawah UNESCO. Betul. So ini cadangan dibawa oleh Menteri Kerajaan Tempatan Nang Koming dan dihentang hebat oleh menteri-menteri UMNO dan pemuda UMNO. So Ketua Pemuda UMNO. Sorry. Ketua Pemuda UMNO. So dihentang sangat hebat dan gini. Tapi aku confused. Apa motif dia sebenarnya? Tiba-tiba nak iktiraf mana ni? Motif secara direct ni aku tak pasti. Tapi pada pandangan aku macam ni. Kalau kau nak cadangkan Kampung Melayu Cina, Kampung Baru Cina sebagai calon tapak warisan UNESCO, sebab presiden dia macam ni, kerajaan cadangkan, UNESCO buat penilaian, so UNESCO akan isytiharkan. Contoh macam Georgetown. Ya, Georgetown Pelapin kan. Okey. Bagi aku, kalau kita nak cadangkan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO, pertama sekali apa kepentingan sejarah dia dekat situ? Kita kena tengok juga latar belakang Kampung Baru Cina ni wujud sebab apa. Komunis tu. So basic, aku bukan nak ni, aku kena clarify dulu, sejarah. Bukan nak jadi racist, tapi ini adalah sejarah dan fakta. Kampung Baru Cina ditubuhkan melalui rancangan BRICS zaman British untuk menghalang orang-orang Cina yang ada di tanah Melayu waktu tu, satu daripada membantu komunis, kedua daripada menjadi mangsa kekejaman komunis. Sebab komunis dulu dia target orang Cina, yang mana tak tolong dia akan tibai. Yang mana tolong okey lah, yang tak tolong dia tibai. Tak bagi makan ke, tak bagi ubat ke. Okay, so untuk menyelamatkan orang-orang Cina daripada jadi mangsa ataupun orang-orang Cina membantu komunis, dibuatlah satu Kampung Baru Cina, ada guard apa semua, makanan semua dicatu. Okay, so itu asalnya Kampung Baru Cina. So kalau kita nak jadikan ia sebagai tapak warisan sejarah, adakah itu sejarah yang baik? That's the thing yang kita kena tahu. Kalau beza dengan Melaka, Georgetown daripada 1800, Melaka daripada 1400, 1500. So di situ ada tapak warisan sejarah yang orang boleh tertarik tu datang. Kau pergi Kampung Baru Cina, kau nak belajar sejarah apa? Sejarah pasal komunis? No, orang takkan tertarik. That's the thing. Itu sejarah gelap. Sejarah gelap. So bagi aku, cadangan dengan Koming sangat-sangat tak logik untuk dibuat. Dan dengan Koming cuba cover, kata lepas ni kita boleh je nak cadangkan untuk iktiraf Kampung Melayu ataupun kampung orang asli. Bagi aku ini Contoh damage yang dah fail lah. Memang dah fail lah. So nonsense lah cadangan ni bagi aku. Direct aku cakap memang nonsense. Tapi kita setuju ni, kau tahu benda ni dia main kan. Aku terkejut ada dekat YouTube ada main kan bahawa yang spat Nang Koming. Tapi if Melayu respon, kata Melayu racist. Kata ini yang spat orang ni, tapi apabila Melayu kata tak boleh, kata Melayu pula racist. Sebab yang bangkang ramai Melayu UMNO. Sebab tu aku risau sekarang ni
yang tendang bola dulu adalah orang lain. Bukan orang Melayu. Dia jadi isu perkauman lah kat sini, Matt. So the point kat sini adalah motif dia buat atas sebab apa? Dia je nak menjatuhkan perkauman atau memang dia ada idea yang wow. Sebab Kalau idea wow tu ada, explain dulu. Tapi masalahnya tidak. Bagi aku dengan Komeng ni daripada dulu lagi, dia ni macam dia ni political tone deaf lah. ya, Macam pekat badak sebenarnya. ya. Ya, aku setuju. Sebab dulu waktu dia jadi Exco Perak pun, dia pernah cadangkan tanah 999 tahun. Tanah kampung-kampung baru Cina untuk 999 tahun. So bagi aku dengan Komeng untuk the next in future lah, tolong jangan sentuh isu-isu perkauman lah. Jangan buat hal. Sebab kau menteri tau. Ya. Kau bukannya Liu Chintong ke ataupun kau Tony Puah. Tony Puah ke. Siapa dulu yang Bangi. Bangi tu? Aku lupa. Caming apa? Apa Aku lupa. Dia podcast dia buang botak. Bukan orang yang berada di luar kerajaan. You are in the government, you are in the cabinet. So nak buat satu cadangan tu, fikir dulu after that apa akan jadi. So kalau tak boleh fikir, baik tak payah jadi menteri macam tu. Ya. Aku macam terkejut sebab dalam kerajaan ni aku tak tahu bagus tak bagus. Kita ada satu yang left kau, satu right kau. Atau aku salah atau dua-dua memang kanan cuma bangsa berbeza. Tak. Dua left kanan. Ada yang kanan, ada yang tengah. Tak berapa nak kanan, tak berapa nak kiri. Contoh bagi yang kanan UMNO tapi bangsa lain lah, DAP pun agak kanan. Ada juga dalam DAP yang kiri. Ada juga yang duduk tengah-tengah macam Amanah. Macam PKR pun tengah-tengah juga. Tengah juga. Macam dalam DAP ada yang kanan, ada yang tengah-tengah. Contoh tengah-tengah macam Steven Sim. Bukan Steven Sim, siapa? Yang menteri ke? Menteri Kerja Raya sekarang siapa? Apa? Ya Allah, aku lupa nama dia. Bukan Steven Sim. Steven Sim Menteri Sumber Manusia. Bukan. Sumber manusia lah. Steven Sim. Steven Sim, sorry. Steven Sim. Macam Steven Sim dia seorang yang baik bagi aku. Dia Hanayo. Dia tak sentuh isu-isu macam ni. Tapi dengan Komeng dia memang betul-betul right wing punya orang lah. Daripada dulu lagi dia memang betul-betul right wing punya orang. So kalau dia dalam kabinet, tolong ubah sikit perangai itulah. Kena berhati-hati sikit lah. Tapi DAP dah berubah totally aku nampak sekarang. Tapi masih ada few person yang masih lagi dalam geng-geng dinasti Lim je lah. Kan DAP ada dua fraction. Kan ni in reality DAP ada dua fraction, dinasti Lim dan juga geng Anthony. Geng Anthony ni kau nampak dia agak moderate, agak terbuka, tak main isu negatif, tak main isu sensitif, dia lebih boleh buat bincang. Keluarga Lim ni dinasti Lim ni agak lain sikit. Ya, dia bawa satu radical sikit lah, radical mindset sikit. Kau tahu tak benda ni yang kita seronok dua kerajaan ni ada dua pemikiran, yang kanan betul-betul kanan dan kiri betul-betul kiri, dan kita tengok ada perbezaan dia. Dia seronok sebab dia ada check and balance yang bagus untuk kerajaan. So satu lagi pujian untuk DAP. Aku nak puji DAP lah. Aku tak pernah nampak DAP give up dan minta maaf. Aku tak dah nampak satu dia buat isu dia minta maaf. Kali ni DAP dah tunjuk image yang bagus, di mana apa dia buat salah, dia tak mempertahankan tu, membabi buta. Dia tu minta maaf. Macam isu ni, isu kampung baru Cina ni, dah tutup sebenarnya. Nakomi dah tarik balik cadangan dia. Betul. Kalau Nakomi betul-betul jiwa rebel atau jiwa yang membotak, kaki langgar dia buat je. dia kisah pergi mampus, dia kata. Aku buat UMNO tak suka, tenang yang UMNO keluar. Tapi tak. Dia faham kali ni. Okay, good lah DAP sekarang. DAP dah bawa image yang tak dia keras. Dia belajar daripada Pakatan Harapan 1.0. Dia kena belajar daripada kesilapan tu. Tapi satu nasihat untuk kerajaan, kita tak seronok sebab kerajaan sekarang selalu gaduh sama-sama sendiri. Betul. Perbankan tak ada sebab apa-apa pun, diorang boleh gaduh lah. So apa nasihat kau tak ada kerajaan sekarang ni? Satu je, jangan ulang kesilapan Pakatan Harapan 1.0. Jangan ulang. Itu salah tu M. Tak boleh. Bukan kalau nak kata salah Tun M je, tetapi sebelum kita nak tuduh orang, kadang-kadang kita kena cermin diri kita sendiri juga. Dalam Pakatan Harapan 1.0, apa isu perkauman yang wujud? Contoh isu ISET. What statement daripada DAP waktu tu? So aku bukan nak jadi racist, tapi orang dia macam ni lah. Aku selalu bagi gambaran macam ni. Orang tengah bakar api, kau pergi tambah minyak dalam tu. Buat apa? Lagi marah api tu. Lagi marah api tu. So belajar daripada kesilapan Pakatan Harapan 1.0. Jangan buat benda yang sama. Jangan timbulkan isu perkauman. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong belajar damage apa? Contour damage tu betul-betul. Tolonglah.
Tak larat lah, cukup lah ada Menteri Komunikasi. Lepas tu sekarang Menteri KPKT pun macam tu juga. Aku pening betul lah. Aku risau dengan move kerajaan sekarang. Sangat-sangat risau. Aku risau sebab diorang selalu gaduh sama-sama sendiri. Tapi sebab bagi aku satu benda yang diorang macam benda ni berlaku, maaf settle. Sebab kepala-kepala parti tu masih lagi boleh okey. Dia jadi kat bawah-bawah ni. Kat atas okey. Anwar, Atiniluk, Zahid. Still lagi boleh nego. Boleh buat yang boleh, and at the same time Atiniluk masih boleh control. Kau jaga-jaga mulut kau, jangan lebih sangat. So benda tu boleh dikontrol. Beza dengan Pakatan Harapan 1.0 dulu, kita ada tonggak kita bersatu yang Mahathir pun macam tak boleh nak function, tak boleh nak control. Kita ada DAP yang agak agresif. Kita ada bersatu yang terlalu right wing Malay. Dan kita ada PKR yang duduk tengah-tengah tak tahu nak buat apa. So benda tu kena belajar jugalah dari kesilapan. And bagi aku tu beza dia antara dulu dengan sekarang. Dulu tak ada kepala yang betul boleh pegang. Sekarang Datuk Seri Anwar still boleh pegang kabinet tu dengan betul lah. So ni kekuatan Datuk Seri Anwar lah. Sebagai orang yang boleh control everything. Datuk Seri Anwar, siapa lagi boleh control? Sendiri fikir lah. Dia kena move sendiri lah PHN. Tak ada gabung lah. Tapi tak apa, kita stop sini. Dan isu ni dah tutup sebenarnya. Isu ni pun Nangkomin dah tarik balik cadangan dia. So memang dah tak ada saja kita nak bahas. Kita nak tengok macam mana setiap pemimpin mesti tak ada ego lagi play ni. So kita stop isu lagi. Yang DAP Pakatan Harapan kena tarik banyak lah. Tarik busuk lah. Macam tarik lembu letak kat muka. Memang bertepek kena isu pengampunan bosku. Sebab apa? Aku nak cerita detail. Sebelum election PRU 16, tentang bosku ni memang famous di up oleh Pakatan Harapan. Memang famous, sangat-sangat famous. Kata bosku macam-macam lah dikatakan oleh bosku. Korap bagai lah. So sekarang ni bosku dapat pengampunan di zaman Pakatan Harapan memerintah. Di satu good way, satu kau boleh fikir dari segi positif bahawa eksekutif dengan kehakiman kita memang betul-betul berhasil. Tak ada di control everything. Tak ada kita control sistem kehakiman kita. So kerajaan tak kontrol. So semua bagus lah. Tapi yang busuk kat sini sebab yang hina, bukan hina lah, yang cakap bosku ni korap Pakatan Harapan yang ada kerajaan. Dan zaman dia pula bosku diampunkan dengan tempoh masa agak pendek bagi aku. Baru setahun dia masuk penjara, dia dah dapat pengampunan. Boleh aku tahu tak Mai? Ada tempoh pengampunan yang boleh dibuat atau kau baru masuk ini kau dapat pengampunan esok kau boleh pengampunan juga? Okay. Ada tempoh apa? Tak ada? Basically dalam perlembagaan memang tak ada. Oh. Tak ada. As long as kau masih lagi sebelum, maksudnya kau dah jatuh hukum dah jatuh tapi hukuman itu, contoh selain daripada hukuman mati, hukuman itu belum dilaksanakan. Sebab kalau kau dah mati kau nak ampun apa kan? So selain daripada hukuman mati, kalau contoh penjara dan sebagainya, selagi mana kau masih menjalani hukuman, kau boleh untuk dapatkan pengampunan lah. Maksudnya lepas dijatuh hukum, lepas kau masuk penjara baru kau boleh dapat pengampunan, betul? Dia sebenarnya memang tak ada tempoh masa. Tapi kalau kau fikir logik kan, contohlah kata Najib jatuh hukum 2022. Jatuh hukum tapi rayuan. Dia ada buat rayuan. Bukan, jatuh hukum yang Najib masuk penjara 2022. Bukan 23? 2022. 2022. So pengampunan dapat separuh, diskaun Najib 50 2024. So ada masa lebih setahun lebih. Okay. Agak lama juga bagi aku. Okay. So sama juga macam orang lain. Ada je yang hukuman jatuh contoh 2022, 2024 baru dapat pengampunan. Selagi mana hukuman itu belum dilaksanakan sepenuhnya. Contoh, kalau kau ditangkap mengedar dadah, jatuh hukuman mati. Hukuman mati mungkin dalam 3 tahun ataupun 2 tahun selepas kau dah masuk penjara. Sebelum tu kalau kau sempat dapat pengampunan, alhamdulillah, lepas lah kau keluar. So basically tak ada tempoh masa. Okay, claim tak ada tempoh masa lah. So bosku boleh dapat pengampunan. Siapa-siapa lah selain pada bosku. Selain daripada bosku pun. Tapi boleh. Ada ke kes yang selain pada elit-elit politik? Ada banyak. Setiap tahun biasanya macam contoh Royal Pardon ni biasanya macam hari keputeraan. Okay. Ada hari-hari tertentu yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan bagi negeri-negeri boleh memberikan pengampunan. Contoh 2022 tahun 2 tahun lepas, Sultan Abdullah waktu jadi YDPA yang di-Pertuan Agong ada memberikan pengampunan untuk pesalah hukuman mati, gantung sampai mati. Pesalah kes dadah ada.
And then benda ni memang akan berlaku setiap tahun pun. Akan ada pengampunan berdasarkan daripada cadangan daripada penjara ke ataupun permohonan daripada individu tu sendirilah. Oh, okey, kita clear dan tu. Tapi walaupun bosku dapat pengampunan, bosku masih ada 4 atau 6 kes dia masih ada. Betul. 6 kes. So, aku rasa lah dengan move politik semacam ini, kau rasa bosku akan dapat DNAA ke? Bagi aku tak, sebab okey, perkembangan terbaru kes bosku yang menarik dia, pegawai SPRM bagi keterangan yang bila mana ketua pesuruh SPRM baru masuk, siasatan kes YNDB ditamatkan. Tahu. Waktu bosku sebagai Perdana Menteri lah. Okey. So, di situ akan ada point yang sangat cantik untuk pendakwaan. Tapi tak tahulah kalau pendakwaan buat perangai, tiba-tiba apply DNA, memang kau minta kena maki lagi sekali lah. So, tapi yang kena maki kerajaan. Tapi yang sebenarnya layak kena maki adalah DPP itu sendiri. Sebab DNA bukannya Kerajaan Persekutuan yang minta, Peguam Negara yang minta, Attorney General yang minta, tahu. So di situ kau kena faham juga dia punya structure. DNAA bukannya contoh Anwar Ibrahim suruh Peguam Negara pergi minta DNA. Tak boleh macam itu. Itu sole kuasa kepada Peguam Negara untuk tentukan. Okay. So kalau kau nak kata ada pengaruh ke daripada siapa-siapa, tak boleh. Sebab itu memang kuasa Attorney General tu sendiri. So yang sepatutnya kena marah adalah Attorney General lah. That's why dulu waktu DNA Zahid, orang pertikaikan Jabatan Peguam Negara punya PDF statement tu. Ya, Zahid bagi surat je. Bukan. Jabatan Peguam Negara punya statement penjelasan kenapa DNA tu hanyalah 3-4 patah ayat yang sebenarnya tak explain apa-apa pun. Kau ingat tak? Ingat. Marah tu. So it back to Jabatan Peguam Negara punya kesilapan lah. Tapi benda ni dikaitkan sebab sebab yang lantik Peguam Negara kerajaan Perdana Menteri. So dia nak mana tepek muka memang kena Perdana Menteri juga. Okay. Yang ini kita kena faham dulu apa peranan setiap orang yang ada dalam kerajaan. Contoh, Peguam Negara siapa lantik? Orang kata kerajaan lah lantik. Salah. Yang lantik yang Pertuan Agong. Perdana Menteri atas nasihat Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri punya nasihat, Agong boleh untuk buat keputusan sendiri. Tahu? Sebab contohlah kata kalau pembubaran kabinet, Perdana Menteri nasihat, Agong kena ikut. Contoh pengubalan undang-undang. Undang-undang dah diluluskan di Dewan Rakyat. Nasihat tak nasihat, Agong kena setuju. So maksudnya di sini yang di-Pertuan Agong ada bidang kuasa yang dia berkuasa penuh, ada hal yang dia kena ikut nasihat. Kau kena faham benda tu. Contoh lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan memberi nasihat dan yang di-Pertuan Agong boleh mengikut nasihat. So yang di-Pertuan Agong ada choice. Dia nak ikut ataupun tidak. Adakah itu untuk semua bidang maksud aku yang contoh ada ayat kat law tu, ayat kata dilantik oleh YDPA dengan nasihat Perdana Menteri. Adakah semua turn yang ada penasihat Perdana Menteri tu kerajaan YDP boleh ikut atau tak ikut? Dia tak semua. Secara basic dia tak semua. So macam mana kita nak klausakan benda tu, mana boleh ikut? Contoh aku bagi pelantikan ketua polis negara. Ataupun pelantikan ketua hakim negara. Pelantikan ketua hakim negara yang di-Pertuan Agong lantik atas nasihat Perdana Menteri. Tetapi ada je banyak situasi yang di-Pertuan Agong memilih berdasarkan kekananan orang yang ada dekat dalam Mahkamah Persekutuan, hakim yang ada dekat Mahkamah Persekutuan. Contoh, Tengku Maimun naik jadi ketua hakim negara sebab dia ialah second position dalam hakim Mahkamah Persekutuan dulu. Bukannya atas cadangan Muhyiddin pun. Agong mau ikut dia punya lah. So ada budi bicara kat situ. Faham? Okay, clear Tapi kita jom balik, kita jauh pula lompat pada dia. Kita jom pada isu bosku ni. So pengampunan bosku kita faham kebebasan pada Agong, bebas kepada majlis pengampunan lah. Tapi siapa jawatankuasa dia? Okay, isu pengampunan bosku ni aku rasa aku kena explain in detail sikit. Boleh? Okay. Pengampunan Najib Razak ni
ataupun pengampunan diraja ni ialah pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Mana punca kuasa dia perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Yang mana Yang di-Pertuan Agong kalau kes itu berlaku di wilayah persekutuan. Kes tu dibicarakan di wilayah persekutuan. Berlaku ke bicara? Berlaku dan bicara di wilayah persekutuan. Sebab contoh kes Shah Alam takkan bicara kat wilayah, tak? Tahu. Kes tu berlaku di wilayah persekutuan dan dibicarakan di wilayah persekutuan. So kuasanya pada Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan. Kalau kes tu berlaku kat Pahang, Sultan Pahang lah yang berkuasa bagi pengampunan. Okay. So that's why Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan untuk memberikan pengampunan untuk kurangkan separuh daripada hukuman penjara dan denda. So kuasa ini adalah kuasa yang ada pada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi ada lembaga penasihat yang dibentuk daripada Peguam Negara, hakim dan sebagainya untuk memberikan nasihat. Dan salah satu yang terlibat adalah Ketua Menteri bagi kawasan itu. Contoh, kalau Selangor Menteri Besar. Okay. Kalau Penang Ketua Menteri. Kalau wilayah siapa? Menteri Wilayah lah. Dulu Datuk Seri Anwar ada dalam lembaga pengampunan sebab kita tak ada Menteri Wilayah. Tapi Menteri Wilayah tu ada dalam jabatan, Kementerian Wilayah tu ada dalam jabatan Perdana Menteri. So yang berkuasa di situ adalah Datuk Seri Anwar. So that's why Datuk Seri Anwar ada. Tapi bila mana dah ada Menteri Wilayah, that's why Dr. Zaliha masuk. Faham? Okay, faham. Itu dia punya technicalities dia. So kuasa pengampunan itu adalah daripada kebijakan Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong. Bukan daripada semata-mata daripada lembaga pengampunan. Sebab apa? Okay, kau pernah tengok tak press conference lawyer Syafiq Abdullah? Oh, tak pernah. Yang dia kata dia dapat info yang Tuan Agong sebenarnya macam dah ada decision nak bagi full pardon lah apa semua kan. Dia persoalkan tentang soal full pardon apa semualah. So basically memang kuasa itu adalah pada kuasa Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong boleh menerima nasihat ataupun tidak. Itu ataupun dibicara Yang Tuan Agong. So keputusan itu datang daripada Agong, bukan daripada lembaga pengampunan ataupun kerajaan sendiri. So bila kau nak put the blame on the government, tak adil lah macam tu. Sebab secara undang-undangnya kuasa itu bukan kuasa kerajaan persekutuan. Datuk Seri Anwar tak boleh cakap Yang Tuan Agong mesti ampunkan Datuk Seri Najib full. Yang Tuan Agong pun ikut. Tak, salah. Dia ada proses dia yang mana decision maker adalah Yang Tuan Agong sendiri berdasarkan budi bicara baginda lah. Okay. Alright. So itu kedua. Yang ketiga, perlu juga kita tahu Yang di-Pertuan Agong, kalau orang kata sebab Najib ni pembesar bolehlah dapat diskaun apa semua, kalau orang biasa tak dapat ke? Macam aku explain tadilah, tahun 2021 ada je beberapa orang yang Tuan Agong ampunkan. 2022 pun ada. So itu memang amalan setiap tahun Yang Tuan Agong. Kalau orang buat permohonan ke ataupun ada cadangan daripada penjara ke, Yang Tuan Agong akan menilai. Kalau sabit akal untuk diampunkan, diampunkan lah. Okay, clear. Clear. So sebenarnya kesimpulan daripada apa yang kau cakap, memang kuasa YDPA. Yes, bukan kuasa kerajaan. Itu perlu dijelaskan lah, kuasa menuntut jelaskan. Tapi kita setuh dah, kau dah jelas tentang sistem pengampunan Malaysia ni. Tapi kau tak rasa dia dengan ada sistem pengampunan ni, elit-elit politik akan berfikir bahawa dia selalu akan ada peluang kedua. Sebab dua politik tokoh besar yang aku tahu sekarang ni, dua orang pernah dapat pengampunan. Bosku, Datuk Seri Anwar. Dua-dua Perdana Menteri. Dan menjadi Perdana Menteri sekarang ni. Kau rasa perlu ada sistem pengampunan ni ke? Atau ada kluster bersyarat tertentu? Bagi aku, sistem pengampunan ni masih perlu ada. Contoh kalau kedai dadah. Okay. So itu memang kuasa Yang di-Pertuan Agong lah untuk tengok kedai dadah tu, kalau betul dia memang kedai dadah, tapi sebabkan dari segi undang-undang dia pegang dadah tu, dia kena hukum. So Yang di-Pertuan Agong masih ada budi bicara untuk ampunkan. Yang itu perlu. Tetapi mungkin untuk penambahbaikan dalam perlembagaan kita mungkin kena spesifik. Lembaga pengampunan tidak boleh untuk memberikan pengampunan ataupun cadangan pengampunan terhadap kes-kes yang berprofil tinggi yang melibatkan rasuah, duit rakyat dan sebagainya. So mungkin kriteria itu perlu dijelaskan. Tetapi untuk demolish sistem pengampunan ini bagi aku tak wajar. Sebab ada keperluan lagi. Macam aku explain tadilah pasal kes dadah tu. Okay, aku clear kau. Aku setuju dengan point kau. Dia patut ada kelas, ada syarat tertentu lah. Kriteria itu perlu dijelaskan. Okay, so kita rehat sekejap dan kita kembali sebentar nanti. Okay. Alright.
Okey, kembali lagi kita dalam sesi yang terakhir. Isu yang famous dalam minggu ni sangat famous lah. Hampir semua. Aku terkejut banyak isu famous, tapi ni kali pertama yang aku tengok Perikatan Nasional betul-betul up di isu tentang petition Nik Eiling. So isu ni besar, dan kalau orang yang bukan undang-undang tu explain, jadi mengarut lah bagi aku. Jadi mengarut. Jadi kau bercakap, kau bukan undang-undang kan. So kau bukan belajar tentang undang-undang syariah, undang-undang persekutuan. So kau nak bercakap jadi agak susah. Walaupun kau baca sekali faith, kau dah tahu semua benda. Tak, it's not work like that. So sebagai seorang lawyer aku rasa pendedahan perlu. So bagi sedikit pendedahan tentang isu Nik Eiling ni kenapa dia famous dan kenapa petition tu dibuat. Okey. Pertama sekali kita kena faham yang dalam negara ini kita ada peraturan yang paling tinggi, undang-undang yang paling tinggi, iaitu Perlembagaan Persekutuan yang mengurus tadbir kuasa persekutuan dan kuasa negeri. Dia susun siap-siap. Ini kuasa engkau persekutuan, ini kuasa engkau negeri. Negeri tak boleh campur kuasa persekutuan, persekutuan tak boleh campur kuasa negeri. Contoh, isu tanah. Tanah kuasa negeri, persekutuan tak boleh masuk campur. Okey, itu maksudnya pembahagian kuasa antara federal dan juga state. Itu perkara pertama yang kita kena faham. Yang kedua, kita kena faham enakmen jenayah syariah negeri Kelantan itu dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Enakmen jenayah syariah, tapi dia bukan hudud ataupun kisas. Ia adalah takzir. Takzir ni adalah hukuman yang manusia sendiri buat, manusia sendiri rangka. So Kerajaan Negeri Kelantan ada merangka dan meluluskan satu enakmen, kita panggil enakmen jenayah syariah negeri Kelantan. Ada 40 fasal lebih, yang dicabar 20 fasal, yang dibenarkan untuk dibuang daripada enakmen 16 fasal. Okey. Persoalan pertama dekat sini ialah siapa yang ada kuasa untuk buat undang-undang macam itu. Okey, sama ada persekutuan ataupun negeri. Jawapannya adalah persekutuan. Sebab apa? Kita tengok jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan dia sebut kuasa untuk membuat undang-undang dan juga tata cara sivil dan jenayah bagi negara ni. Kuasa itu adalah kuasa pada parlimen. So yang boleh buat undang-undang bagi kesalahan jenayah, contoh liwat, contoh berzina, bukan, tuntutan palsu. Itu semua adalah kuasa di bawah Kerajaan Persekutuan melalui parlimen yang boleh buat undang-undang. Okey, yang buat undang-undang parlimen ataupun DUN. So persoalan dia sekarang ni, yang ada kuasa untuk buat undang-undang macam ni adalah parlimen, bukannya DUN. Tetapi DUN Kelantan pandai-pandai buat undang-undang. Contoh aku bagi Sekejap. Contoh antara kesalahan-kesalahan yang dah dibatalkan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan. Muncikari. Muncikari ni maksud dia muncikari. Apa tu? Muncikari ni lelaki berpakaian wanita. Benda tu ada kesalahan dalam kanun kesesaan. Liwat, kesalahan itu dalam kanun kesesaan. Bermaksud kesalahan bagi contoh-contoh yang aku bagi tu dah ada dalam kanun kesesaan yang dah dibuat oleh parlimen. So tiba-tiba DUN Kelantan pergi buat hukuman bagi kesalahan yang sama di saat dia tidak ada kuasa pun untuk buat benda tu. So itu adalah kesilapan terbesar Kerajaan Negeri Kelantan dalam melaksanakan undang-undang enakmen jenayah syariah Kelantan. Bukan totally enakmen tu dibatalkan tapi beberapa peruntukan tu lah. Okey, so itu yang kedua yang perlu kita fahami. Yang ketiga yang kita perlu fahami ialah Kerajaan Negeri Kelantan bila dia buat enakmen jenayah syariah Kelantan, hukuman dia di bawah Mahkamah Syariah 3 tahun penjara, 5 kali sebatan, RM6,000 denda. Itu adalah had limit hukuman bagi kesalahan-kesalahan di bawah Mahkamah Syariah. Mana-mana negeri pun sama. So bila mana dia buat kesalahan, contoh liwat di Negeri Kelantan, kalaulah enakmen jenayah syariah Kelantan bagi kesalahan liwat tu dilaksanakan, dia ada pilihan. Dia nak pergi syariah ataupun dia nak pergi sivil, jenayah persekutuan. Kalau dia pergi sivil, dia kena penjara 20 tahun berapa kali sebatan. Contoh Kalau dia pergi ke syariah, 3 tahun penjara, 5 kali sebat, denda RM6,000. Denda yang sangat-sangat rendah bagi kesalahan yang besar. Is that fair? No. So that's why kenapa Nik Eiling mencabar enakmen jenayah syariah Kelantan. Nik Eiling bukan cabar hukum syarak tau.
enakmen jenayah syariah Kelantan itu kita kena faham, pertama dia adalah takzir. Dia bukan hukum Tuhan, dia bukan hukum Allah, dia bukan hudud, dia bukan kisas. Dia adalah takzir yang manusia sendiri buat, yang mana ada banyak ruang untuk kesilapan. So Ni Eileen cabar siapa yang boleh buat undang-undang ni, persekutuan ataupun negeri. So Mahkamah Persekutuan telah pun buat keputusan bahawa 16 peruntukan yang ada dalam enakmen jenayah syariah Kelantan itu tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan sebab satu, DUN tak boleh buat undang-undang macam tu. Kedua, peruntukan itu dah ada dalam undang-undang di dalam federal. Contoh, kanun keseksaan yang aku sebut tadi. So that's why kenapa 16 perkara yang ada dalam enakmen jenayah syariah Kelantan itu dimansuhkan. Clear setakat ni? Clear. Alright, so itu first. Aku next. Baru first. Okay, teruskan meh. Tak ada apa-apa lagi soalan. So, aku tak ada. Aku rasa nak ada penjelasan detail. Aku dah faham dia bertindih. Cuma soalan yang aku nak tinggalkan, aku tahu kau ada poin lagi. Aku nak tahu kenapa Ni Eileen buat. Siapa dia? Okey, benda ni sebenarnya ada pertikaian sikit. Daripada 9 hakim Mahkamah Persekutuan, satu hakim dissenting. Dissenting ni maksudnya menolak permohonan daripada Ni Eileen. Sebab apa? Dia bukan kata DUN Kelantan boleh buat undang-undang. Tak. Dia cuma kata siapa Ni Eileen yang boleh cabar benda ni. Sebab Ni Eileen orang awam dan juga anak dia adalah orang awam. Cuma hujah Ni Eileen kata, saya orang Kelantan, saya pengamat undang-undang, saya ada hak untuk membuat petition untuk mencabar enakmen jenayah syariah Kelantan. Itu je lah. Tapi keputusan daripada hakim satu ni kata dia tak ada local standby. Maksudnya kau tak ada hak untuk buat permohonan ni. Itu je lah. Macam mana boleh tak ada hak? Sebab ini adalah urusan orang yang berada di dalam bidang legislatif. Ni Eileen bukan orang yang berada dalam bidang legislatif. So dia bukan peguam? Peguam ialah kerjaya dia. Legislatif ialah orang yang membuat undang-undang. Oh, maksudnya parlimen tu. Adun, ahli parlimen. Itu masuk hakim tu. Tapi dia tidak menafikan yang tindakan DUN Kelantan buat enakmen tu salah. Tahu. So itu kena clear lah. Alright. Okay, so tapi hakim tu sama dengan hakim bosku. Dia kata bosku tak dapat keadilan. Betul. The same hakim. Hakim Sabah Sarawak silap aku. Tapi bahasa mudah dari segi perlembagaan kita, adakah Ni Eileen ada hak? Ada hak kan, betul? Sebenarnya boleh. Tapi dia ada pandangan yang kata tak boleh. Dia macam mana tak boleh kalau sebenarnya undang-undang kata boleh? Kau nak mencabar perlembagaan ni, siapa-siapa boleh cabar. Tahu? Basically siapa-siapa boleh cabar. Cuma pada pandangan hakim tu, sebab dia ni punya pandangan, aku bukan nak mempersoalkan keputusan hakim tapi pada pandangan aku, hakim tu dia ada pandangan yang agak berbeza sikit dengan mainstream punya pandangan undang-undang. So that's why dia punya judgement kadang-kadang selalu dissenting. Macam kes Najib lah. Okay. So dia indirectly, kalau dah 8 orang hakim kata Ni Eileen boleh buat permohonan ni, seorang je kata tak boleh, bermaksudlah yang 8 orang ni yang betul. Ya. Akhirnya nak perabaikan hakim tu. Kita tak nak mempersoalkan dia punya hujah. Tapi izinkan kita masuk isu politik sikit meh? Boleh. So isu ni panas di up. Walaupun Perkhidmatan Nasional dinampakkan macam tidur dalam bulan ni. Walaupun banyak isu bosku, isu Nangkoming, banyak isu yang kat Jam Persekutuan, tapi dia tak ada up. Maman tak ada. Dia tak post, dia tak marah, dia tak bising, dia diam je. Tapi jika melibatkan isu ini, dia menunjukkan dia sangat-sangat fighter dari Islam dan nampak bahawa penyokong-penyokong dia pun fighter dari segi Islam dan kata ini adalah satu pencaburan undang-undang syariah. Macam kerajaan persekutuan yang riba gila tu nak masukkan undang-undang syariah, nak biarkan undang-undang riba je wujud kat Malaysia ni. Adakah itu betul? Dipermainkan kat sosial media? Soalan aku yang pertama kepada PAS. Waktu kes Iki Putra apa kau buat? Dia tidur. Waktu tu dia kerajaan. Banyak duit. Kes Iki Putra lebih kurang sama macam kes Ni Eileen. Kes Iki Putra ialah satu permohonan untuk mencabar enakmen syariah Negeri Selangor. Selangor negeri siapa? PH. Kan? So tiba-tiba PAS senyap. Adalah bising sikit-sikit. Tapi bila sampai enakmen jenayah syariah Negeri Kelantan, di bawah pentadbiran PAS, buat solat hajat depan Istana Kehakiman. Nampak tak fake dia kat sini? Tapi kau nampak kalau kau pergi di social media modik tentang apa dia main kan, kau nampak tiba-tiba ada tengah orang mana datang kata ada parodi yang buat bahawa yang Didi buat parodi bahawa sangat teruk nampak undang-undang syariah ni macam low kau punya. Tapi disambut baik, tapi faktanya salah. So macam mana kau nak bagi pendedahan dengan
terlalu banyak info dekat social media ni, Mat. Kau salah seorang. Aku nampak ada peguam lain buat juga benda ni. Tapi antara kau dengan peguam yang lain yang mendedahkan dengan society yang sambut isu ni dengan fakta yang salah, macam mana kau nak counter tu? Satu, kita ada banyak influencer yang pandai Kejar konten ya? kejar konten tapi sebenarnya tak faham tentang peruntukan undang-undang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam, kalau kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Kan? Itu basic prinsip dalam Islam. Bagi aku, bila mana ada setengah peguam yang kata ada potensi yang nama jenayah syariah negeri-negeri lain akan tercabar selepas ni kan? Pada pandangan aku, tidak dinafikan ia memang ada ruang untuk dicabar sebab kedudukan undang-undang sedia ada ialah begitu. Okey. So apa kerajaan buat? Baru semalam Datuk Seri Anwar dengan Sultan Selangor mesyuarat dan Sultan Selangor titahkan untuk percepatkan, untuk do something, untuk kita tengok balik perlembagaan. Ada tak ruang untuk memperkasakan mahkamah syariah? Contoh, mahkamah syariah boleh buat hukuman macam tu, macam ni. Tapi sekarang ni bila mana tidak ada pindaan perlembagaan tentang kuasa mahkamah syariah ataupun dengan cara lain untuk kita mempertikatkan kuasa mahkamah syariah, hakim-hakim yang berada di Mahkamah Persekutuan, bila mana orang buat pertikaian, orang buat permohonan untuk mencabar enakmen jenayah syariah, hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan akan bergantung dan merujuk kepada perlembagaan persekutuan sedia ada. Okay. So that's why keputusan macam tu. Aku tak nafikan benda tu betul. Tetapi perlu diingat, semua enakmen jenayah syariah negeri-negeri tidak ada pun hukuman yang melibatkan hukum syarak, iaitu hudud dan kisas. Hanya takzir. Takzir ni samalah macam Akta Pengangkutan Jalan, Kanun Tanah Negara, itu semua adalah takzir. Takzir ni adalah hukuman yang manusia sendiri rangka, manusia sendiri buat. Sama juga macam kes ni Elin, sama juga macam enakmen jenayah syariah Kelantan. So pertikaian yang dibuat ini adalah disebabkan oleh punca kuasa. Siapa yang boleh buat undang-undang ni? So that's why Sultan Selangor titahkan untuk kita tengok balik, adakah negeri boleh diberikan kuasa untuk ataupun mahkamah syariah ada kuasa untuk mendengar kes-kes yang bersifat jenayah. Contoh macam liwat. Contoh aku bagi lagi dakwaan palsu, memusnahkan tempat ibadat. Benda-benda yang melibatkan yang mungkin ada ruang untuk mahkamah syariah dengar kes tu. So that's why boleh kita pindah perlembagaan. Contoh lain aku boleh bagi Okay. Dulu kes Datuk Seri Anwar dengan Saiful Bukhari. Datuk Seri Anwar minta permohonan tau untuk transfer kes tu ke mahkamah syariah sebab tu kes liwat. Tapi hakim mahkamah rayuan, tak silap aku, hakim mahkamah tinggi punya keputusan tak boleh sebab liwat adalah kesalahan di bawah kanun kesesaan, adalah kuasa mahkamah sivil, bukan mahkamah jenayah. So that's why permohonan Datuk Seri Anwar tak dibenarkan. Kalau tak, bicara Datuk Seri Anwar dekat mahkamah syariah dulu. Oh, faham. Okay, kita clear ni. Kita dah setuju isu ni, Eiling. Dan aku rasa kau dah explain more detail. Pendedahan yang bagus. Kita macam mana dengan propaganda PAS ni, Mat? Okay, Black Friday. Okay. Aku nak sentuh sikit pasal Black Friday ni sebab personally aku upset sikit dengan Taqiyuddin Hassan. Ya, tahu ahli parlimen tu baru. Ahli parlimen yang mana waktu engkau angkat sumpah jadi ahli parlimen, apa ayat dalam angkat sumpah jadi ahli parlimen? Saya selepas dilantik menjadi ahli Dewan Rakyat dengan sungguhnya bersumpah bahawa saya akan bla 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 bla. Hujung apa? Akan menjaga, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Persoalan dia sekarang ni, engkau tengah cuba untuk kelabukan pemikiran masyarakat tentang kedudukan perlembagaan itu sendiri. Which is, you know the fact that Perlembagaan Persekutuan dah terangkan dengan jelas punca kuasa siapa yang boleh buat undang-undang ni adalah parlimen, bukannya DUT. You as a member of parliament, you as a lawyer, senior lawyer, takkan you tak faham benda basic ni? So bagi aku, niat Taqiyuddin Hassan bila dia cakap ini adalah Black Friday kepada mahkamah syariah, sangat-sangat politik. And dia tak jujur dengan apa knowledge yang dia ada. So bagi aku sangat-sangat nonsense. Even bukan Taqiyuddin je, semua ahli-ahli parlimen PAS, even Tuan Guru Haji Hadi yang kau angkat sumpah jadi ahli parlimen berpuluh-puluh tahun tu, apa ayat ni kau? Apa yang kau janji? Kau akan menjaga, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. But now you questioning apa yang ada dalam perlembagaan. So bagi aku is totally fake daripada Taqiyuddin. So Black Friday is totally fake.
So untuk menjelaskan tentang isu Black Friday ni, PAS kata ini adalah, kes Nik Ali ni adalah peluang untuk mengkafankan undang-undang syariah di Malaysia. Tak, undang-undang syariah kata tak terlaksana. Penghakiman Tengku Maimun jelas cakap, persoalan di sini yang dibawa dalam mahkamah ialah persoalan mengenai punca kuasa. Siapa yang boleh buat undang-undang? Bukannya pertikaian tentang hukum syarak. Contohlah kata, Kerajaan Negeri Kelantan buat hukum, katalah, berzina, hukum sebat. Kan? Katalah dia buat macam tu. Itu adalah hukum syarak. Zina sebat 100 kali. Itulah hukum syarak. Yang mana Nik Ali tak pertikai pun. Siapa-siapa pun tak akan pertikai. The problem is, siapa yang boleh buat undang-undang tu? Dun Kelantan ataupun Persekutuan? So, di sini, apa yang PAS ataupun even Peguam Negeri Kelantan waktu berhujah pun cakap, ini adalah usaha untuk mengkafankan undang-undang syariah. No, it's totally wrong. Sebab yang disentuh ialah siapa yang boleh buat undang-undang. Bukan undang-undang, konten undang-undang tu sendiri. Contoh, zina, hukum sebat 100 kali. Yes, that's the fact. Kita tak nafikan. Tetapi siapa yang boleh buat undang-undang tu? Tahu? Okay, so bagi aku Black Friday ni totally nonsense lah. So bahasa mudah apa yang kau cakap Ahli Parlimen PAS cuba untuk tipu ayat lah bahasa mudah. Yes, totally. Okay kita Laki Udin lah. Woi, sangat-sangat nonsense tu. tapi dia senior lawyer. Tapi lawyer, tak logik lah orang senior lawyer tak tahu senior lawyer senior kau. Dia senior UM aku lah, tapi dia tua-tua lah. Tapi aku bukan undang-undang ekonomi. Dia. Okay, Alright. kita dah setuh isu Nik Ling. Tapi aku nak tahu kata-kata terakhir kau. Adakah kena ada penambahbaikan ke apa-apa yang kau rasa perlu ada dalam sistem undang-undang Malaysia ni sebagai seorang peguam muda? Okay, pertama sekali, penambahbaikan dalam sistem tu ada. Tapi sebelum tu aku nak sentuh sikit. Kes Nik Ali ni sebenarnya membuka peluang untuk rakyat faham apa itu Perlembagaan Persekutuan. Kenapa dia ada di situ, apa peranan Perlembagaan Persekutuan. Tanpa Perlembagaan Persekutuan, kita tidak ada satu guideline macam mana untuk mentadbir negara ni. Macam mana urus tadbir sistem negara ni, negeri apa kuasa, persekutuan apa kuasa dia. That's why kena ada Perlembagaan Persekutuan. Even rukun negara kita pun, perkara ketiga adalah Perlembagaan Persekutuan. Untuk keempat, untuk menjaga keluhuran Perlembagaan Persekutuan. So sebagai peguam, memang for me, bila berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan, memang aku akan respon dengan cepat. Sebab the most important thing, kita sebagai rakyat, kita kena tahu, without Perlembagaan Persekutuan, kita tidak ada satu guideline untuk mentadbir. That's the important thing. Kenapa ada Perlembagaan Persekutuan dekat situ? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dah ada Perlembagaan Persekutuan tu, dia tak pernah perfect. Sebab ini adalah sistem yang manusia buat. So sentiasa akan ada penambahbaikan, bergantung pada perkembangan zaman dan juga apa masalah yang berlaku. Setiap undang-undang tu dia mesti ada loophole. So apa yang dibuat oleh MKI, apa kita panggil, yang Sultan Selangor pengurusi tu, Majlis Islam, Majlis Agama Islam tu, yes. Majlis Agama Islam yang ditadbir oleh Sultan Selangor, dipengurusikan Sultan Selangor dengan Perdana Menteri, dah mencadangkan untuk Kerajaan Persekutuan nilai balik Perlembagaan Persekutuan untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. So mungkin in future, mungkin dalam Parlimen akan ada satu pembentangan undang-undang untuk kita pindah perlembagaan supaya kita boleh perkasakan Mahkamah Syariah. Dia akan berlaku. Okay, tak macam satu parti tu, you have governed this country for berapa puluh bulan, and daripada PAS sendiri jadi menteri undang-undang tapi you do nothing untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. So now kerajaan tengah buat kerja. It takes time, tetapi insya-Allah akan ada usaha untuk memperkasakan Mahkamah Syariah melalui pindahan perlembagaan. Dan benda tu boleh dibuat sekarang sebab Kerajaan Madani ada majoriti yang terlalu besar. Okay thank you So kita dah akhir sesi kita. So kita nak terima kasih kepada penonton-penonton yang subscribe kita punya YouTube. Dan YouTube kita semakin hari semakin up. Dan sekarang kita 696 subscribe salah aku latest untuk hari ni, yang kita rekod hari ni lah. Dan kita nak push untuk 1K. Kalau boleh insyaAllah dalam bulan ni atau bulan depan kita dapat 2K. Dan terus support konten-konten kita. Dan kita, kalau anda support, kita lagi semangat untuk buat konten yang menarik. Dan lagi semangat untuk membahas tentang isu-isu semasa, dasar politik dan isu semasa. Apa sahaja yang kita rasa relevan untuk pendengar di luar sana dengar. Dan bagi apa ayat ke, membijakkan masyarakat, mencerdikkan masyarakat. Okay, itu sahaja daripada kami. So jumpa nanti.
Alright. Bye.